Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa halnya dengan Sabah? Oh, macam-macam hal yang aku tahu masa ini adalah pilihan raya ke-17. Jadi Sabah sibuklah. Dan apa halnya dengan Sarawak? Sarawak masa ini maju, kaya raya, yang negeri yang paling kaya di Malaysia masa ini Sarawak. Jadi soalannya, bolehkah Sabah kaya macam Sarawak? Kalau ini dah 100%, 90% macam Sarawak pun bagus. Tapi masa ini Sabah masih mundur, belum dapat hak, walhal Sarawak sudah dapat hak. Dan masa ini diorang mengendalikan Petros, jadi penjual minyak dan gas. Jadi diorang kontrol bisnes Petronas masa ini. Ya tah diorang dapat duit. Tak payah lagi terminta-minta di pusat untuk diorang buat projek. Mungkin Sabah pun berangan-angan macam Sarawak ni lah. Tak payah lagi kita minta-minta di pusat. Mau buat projek, duit ada, atau yang penting baru dah boleh dipanggil satu negara itu sovereign state. Sovereign state ini artinya negara berdaulat. Negara berdaulat, negara yang kontrol keuangannya. Kalau keuangan itu dikontrol oleh pusat atau Melaya, jadi negeri itu belum berdaulat. Jadi Sarawak masa ini sudah berdaulat. Jadi bila lagi Sabah akan berdaulat, dalam ramalan orang, Sabah pun akan jadi macam Sarawak. Sebab Sabah pun ada mengeluarkan gas dan minyak. Mungkin minyaknya lebih banyak daripada Sarawak. Mungkin gasnya Sarawak lebih banyak lah, tapi minyak aku rasa Sabah banyak daripada Sarawak. Ini aku dah tahulah yang benar-benarnya. Boleh rujuk atau tanya pada siapa yang tahu. Tapi potensial Sabah akan jadi kaya itu memang ada. Ada orang Sarawak menolong, memberitahu macam mana Sabah itu boleh jadi kaya macam Sarawak. Aku pun suka dengar dia punya video dan faham, dan percayalah apa yang dicakapnya itu benar. Pertamanya, dia paling penting buang parti Melaya tu. Kalau mengundi, pilihlah parti tempatan. Itu pertama. Kenapa? Sebab mau bersuara
dalam parlimen. Ini penting. Malaysia ni demokrasi. Jadi pemimpin yang dipilih itu pemimpin yang menerima banyak sokongan. Jadi kalau Sabah mempunyai parti-parti itu parti-parti tempatan saja yang menang, tentulah negeri Sabah itu jadi kuat ia punya suara ataupun sokongan daripada parti-parti di Sabah. Cuma itulah terjadi di Sarawak. Parti GPS yang menentukan sekejap waktu memilih, yang dipilih dorang ia tentu jadi Perdana Menteri masa itu. Dorang las memberi sokongan. Jadi cara Abang Jo ni dilihatnya dulu parti mana yang banyak majoriti, itu dah disokongnya itu. Jadi dia make sure yang parti yang disokongnya itu akan jadi kerjaan. Semua itu dah caranya. Jadi Sabah pun boleh buat macam itulah. Boleh runding lah sama-sama dengan Sarawak. Jadi Borneo sebagai satu suara untuk memilih siapa yang jadi Perdana Menteri. Jadi make sure yang dipilih itu sekarang jadi Perdana Menteri. Dua negeri lagi bersepakat memang lebih kuat. Jadi ada orang Sarawak memberitahu Rusia ni, tapi benar ni lah apa yang terjadi di Sarawak. Boleh orang Sabah ikut, jangan dia ikut. Kalau dia ikut sampai bila? Ini sudah Sarawak menunjukkan jalan, ikut saja. Apa yang dibuat Sarawak itu ikut saja. Mana susah tu. Macam ada tempat meniru lah. Kalau payah periksa dulu, ada kawan seni pandai dapat tani meniru, tiru saja. Tinggi Merkah tu. Kalau meniru Sarawak, Tinggi Merkah. Kalau anda ditiru, sendiri yang rugi. Kalau boleh ditiru, tapi kalau periksa, mana boleh ditiru. Ada invigilator melihat, ini mana salah kalau Sabah meniru cara Sarawak. Tidak ada salah. Sebenarnya bagus dan rakyat pun expect lah mana-mana parti yang menang sekarang atau mana-mana atau siapa-siapa yang jadi ketua menteri sepatutnya meniru cara Sarawak. Sarawak tubuhkan Petros, tapi masa ni Sabah belum ada macam Petros. Mungkin apakah sebab anda ada macam Petros di Sarawak itu. Tapi kalau susah-susah, mana saja mau boleh.
di Sabah itu ada Shell, ada Esso. Dorang itu boleh dipercayai lah. Dekat Esso, Shell ini memang integriti dorang tinggi, besar. Kalau anda dorang jadi company yang besar, sebab dorang ada disiplin dan integriti yang tinggi, boleh dipercayai. Tidak semudah itu kan Shell membagi 5%. Tidak ada. Yang aku tahu Shell ini membagi royalti besar dan memuaskan. Ataupun sekati orang Sabah lah, kalau payah-payah pakai Shell itu. I don't see any problem lah untuk meraih kekayaan lebih daripada yang ada masa ini di bawah Petronas. Oke, jadi satu cerita tadi pasal memilih buang Pati Malaya, kedua pasal Petros di Sarawak, dan di Sabah ekuivalennya belum ada. Sekiranya payah-payah, bolehlah pakai Shell kah, sebab Shell akan memberi royalti yang memuaskan pada bumi yang mengeluarkan gas dan minyak. Jangan ragu-ragu. Kalau susah-susah lah. Tapi kalau dapat membuat macam Petros itu, tidak tahulah, mungkin baik atau lebih baik. Tapi kalau payah-payah, ada caranya yang lebih mudah. Oke, apa lagi ya? Ingat-ingat dulu apa yang dicakapkan oleh orang atau apalagi cakapnya tugas Petros jadi aggregator ini penjual, orang yang menjual gas dan minyak. Jadi memanglah hak, orang punya minyak, orang punya gas, tentu orang menjual, ada hak menjual, orang punya. Lagipun yang selalu orang pakai MA63. Jangan tak kamu ambil lihat dokumen yang lain. MA63 itu sudah cukup. Kadang-kadang orang confused lagi. Apa ni, perkara 20 atau dengan guna-guna tu. Cukup dengan MA63. Sebagaimana aktivis dari Sabah memberitahu, MA63 itu sudah cukup. Pertahankan MA63 itu. Jadi apa yang dibuat Sarawak benar-benar dorang mempertahankan, terutama hak mining ordinance yang bagi tahu hak minyak dan gas itu adalah hak negeri, bukan hak negara. Orang Malaya suka sebut negara demi kepentingan negara. Negara apa? Dia beritahu tu negara apa.
pikir negara Sarawak, jangan pikir negara Sabah. Ada lagi tuh negara dorang pikirkan, itu yang namanya negara bagi dorang. Jangan silap. Boleh disebut demi kepentingan menjaga Malaysia mengikut MA63. Jangan sebut negara saja. Kadang-kadang silap pikir negara itu negara Sarawak, negara Sabah. No, negara bagi orang Melaya. Satu juga aku heran pasal bendera Malaysia ni macam bendera Melaya. Tapi bagi orang biasalah bendera Melaya. Tapi mengikut MA63, Sarawak dan Sabah ini wilayah, bukan termasuk dalam negeri yang ke-11 itu. Jadi wilayah yang membentukkan Malaysia ataupun rakan kongsi negara Melaya, negara Sabah, negara Sarawak. Jadi Sarawak itu satu negara, Sabah itu satu negara, Melaya itu satu negara, rakan kongsi. Tapi kalau tadi lihat bendera Malaysia ni, itu kira berapa stripnya ni yang hitam putih itu. Kira 13. Kalau 13, kalau satu strip itu represent satu negeri, di Melaya ada 11 negeri. Kalau 13 bercampur tu 2. Apa tu negeri yang dicampur tu? Entahlah. Heran dulu awal-awal itu bendera itu digunakan pakai untuk bendera Malaysia. Padahal bendera Melaya itu pandanganku sendiri lah, melihat keadaan yang bendera Melaya jadi bendera Malaysia, seolah-olah ya aktivis Sabah ini dimelayakan, Sarawak ini dimelayakan. Mungkin perkara kecil tu. Yang besar ni tanah hak minyak dan gas itu paling besar. Kalau diikut apa yang sudah ditulis perjanjian MA63 itu udah diikut, ya orang indah halal tu minyak itu, indah halal gas orang gas itu. Indah halal. Janji 40% dibagi 5%.
sudah tuh diberitahu untuk memajukan lagi Petronas, dimajukan dengan hak 35% itulah, 35% dari Sarawak, 35% dari Sabah, untuk memajukan Petronas, supaya Petronas dapat membuat aktiviti mencari minyak di negeri lain. Kalau macam Shell dapat juga mencari minyak di negeri lain, pasar dia Shell untuk. Tapi Petronas ambil hak Sabah dan Sarawak untuk membuat aktiviti cari gali di luar negeri. Baru-baru ini ku dengar aset Petronas kena rampas. Kalau kena rampas, habislah aset itu. Ceritanya pasal kena rampas itu kaitkan dengan Sulu, isu Sulu udah dibayar iuran tahun-tahunan selepas dorang etek Sabah tuh udah dibayar, jadi dorang klaim, dorang bawa ke mahkamah, Spanyol. Ada berapa nelayan oleh Spanyol, dibawanya ke mahkamah Prancis. Prancis itah memberi arahan merampas aset. Maunya petani, ya tanah. Jadi itu aset Petronas lah, yang dimana duit untuk membuat itu pun terpakai duit minyak Sabah dan Sarawak. Iya tanah. Oke. Jadi panjang dia ceritakan yang melarat. Yang pentingnya itulah, jangan bagi undi hati Melaya. Yang pertama dorang buat Israel, itu yang dorang buat. Lepas 10 tahun baru dorang dapat mengontrol Petronas. Jadi kalau sekiranya Sabah PRN 17 ani Sabah berjaya, lokal parti saja yang menang. Ada harapan itu dalam 10 tahun ataupun kurang daripada itu, sebab bagi Sabah lebih mudah apa akan dibuat, sebab tahu sudah apa yang Sarawak buat, ikut saja. Kedua, orang Sarawak ini lain sikit karakternya. Orang ini kancang. Ada setengah orang Melaya, dan orang mau tuh masuk ke Sarawak. Ada orang yang ku tahu Mahathir anda boleh masuk ke Sarawak. Ada lagi lah setengah orang
yang orang tahu dan orang suka ataupun membuat masalah, orang membenarkan masuk. Jadi bagi saya lah, Sabah pun boleh ikut macam itu. Ikut siapa dorang buat, siapa yang dorang disuruh masuk, Sabah pun boleh ikut. Jangan jadi suruh masuk. Apa sebabnya? Baru tahu saja. Negeri sebelah sana menyuruh masuk, kami pun takut menyuruh masuk. Alasan simple saja. Ini sebagai menunjukkan kesepakatan antara negeri Borneo, Sabah dan Sarawak, ataupun solidarity dalam bahasa Inggrisnya. Lebih kuranglah bunyinya, aku pun tahu sikit-sikit Inggrisnya. Apalagi ya, itu sudah hampir setengah jam sudah cakap ini. Sekian saja, terima kasih.